Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji-pujian dan kesyukuran dirafa' dan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada hari ini kita masih lagi diberi peluang untuk bersama-sama menambahkan keilmuan, menambahkan kefahaman. Kerana Allah Ta'ala sendiri sebutlah Al-Quran, orang yang berilmu itu diangkat mereka dengan beberapa darajat. Orang yang berilmu diangkat mereka itu dengan beberapa pangkat. Orang berilmu diangkat mereka itu dengan beberapa martabat. Orang berilmu itu diangkat mereka itu dengan beberapa mukasyafat. Jadi tak dapat tidak, alhamdulillah, dengan memahami mesej pentingnya ilmu, seperti biasa kita menyambung kelas pengajian kita pada memahami tata bahasa Arab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum inna, anna, ka'anna, lakinna, bila diringankan. Baik, hari ini kita masuk kepada satu bab, iaitu berkenaan inna, anna, ka'anna, lakinna dipanggil huruf nawasikh. Huruf nawasikh. Inna, anna, huruf nawasikh. Apa kerja huruf nawasikh? Menasabkan isim, merafakkan khabar. Menasabkan isim, merafakkan khabar. Dan dalam penulisan bahasa Arab, kadang-kadang dia ni boleh diringankan. Jadi fokus pengajian kita nak hafal apa? 2 poin. Yang pertama huruf nawasikh, yang kedua dia boleh diringankan. Apa makna ringan? Iaitu buang tasydid. Itu makna ringan. Baik, dia ada beberapa hukum. Yang pertama, baca. Yang pertama, in. Itu asalnya inna. Maka kalau diringan jadi in. Harus beramal. Apa makna harus? Nak beramal pun boleh, tak beramal pun boleh. Artinya, bila dia jadi in, dia harus beramal. Apa makna amalan dia? Menasabkan isim, merafakkan khabar. Tu amalan dia. Nasab isim, merafak khabar. Nasab isim, merafak khabar. Artinya, kalau tak beramal, dia tak menasabkan isim dan tak merafakkan khabar, maka dia akan jadi mubtada' dan khabar sahaja. Baik. In harus beramal. Baca. In harus beramal. Misalnya in Zaidan jalisun. In Zaidan jalisun. Baik, ingat dah pelajar-pelajar, ini bukan makna sungguh. Ini makna bahawasa. Dia makna inna. Makna inna, tetapi diringankan. Sesungguh Zaid itu, baca. Sesungguh Zaid itu yang duduk ia. Sesungguh Zaid itu yang duduk ia. Baik. Ini beramal, menasabkan isim, merafakkan khabar. Kebanyakannya tidak beramal. Baca. Kebanyakannya tidak beramal. Maknanya dalam penulisan bahasa Arab, banyak pula dia tidak beramal. Banyak dia tak beramal. Dibubuh khabarnya lamul ibtida'. Maknanya kalau kita baca kitab ataupun kita nak menulis kitab, kalau kita nak pastikan dia tidak beramal, kena tambah lamul ibtida'. Misalnya baca. In Zaidun lajalisun. In Zaidun lajalisun. Bahawasa Zaid itu sungguh yang duduklah oleh ia. Jadi ini harfun nawasikh tapi tidak beramal. Itu huruf nawasikh tapi tidak beramal. Zaidun jadi mubtada', jalisun jadi khabar, lam ni dipanggil lamul ibtida'. Jelas? Dah? Jelas. Jadi ini tidak beramal. Kalau nak beramal, tak boleh bubuh lamul ibtida'. In Zaidan jalisun. Yang ni tidak beramal. In Zaidun lajalisun. Boleh faham semua? Baik. Yang kedua, baca. Yang kedua, an. Wajib beramal. Hafal, otak letak di depan. Hafal, otak letak di depan. Dah? Bermakna bila baca je faham dulu. Poin dia wajib beramal. Dan wajib isimnya.
wajib isimnya. Mahzuf. Dhamir hal wasyad. Baik, ini satu istilah yang baru bagi pelajar-pelajar. Dhamir ni biasa, dhamir ni begini. Dengar dah? Biasa bila sebut dhamir, dia akan kembali ke belakang. Itu poin asal ataupun ilmu yang perlu kita ketahui dalam tata bahasa Arab. Bila sebut dhamir, kata ganti nama, kebiasaannya kembali ke belakang. Dah? Tetapi dhamir hal syan ni dia kembali ke depan. Tu dipanggil dhamir hal wasyad. Dhamir tu kembali ke depan. Dia bukan kembali ke belakang, dia kembali ke hadapan. Dah? Cuma dhamir ni jarang sangat kita jumpa, cuma ada juga dalam penulisan. Misalnya macam dulu. Misalnya an lam yahdur. Bahawasa tidak yang hadirlah oleh ia. Bahawasa tidak yang hadirlah oleh ia. Baik, kalau kita nak datangkan balik dhamir ataupun isim dia, takdirnya baca annahu lam yahdur. Annahu lam yahdur. Bahawasanya ia itu tidak yang hadirlah oleh ia. Jadi hu ni dipanggil dhamir hal wasyad. Hu nya ke depan, bukannya ke belakang. Itu dhamir hal wasyad. Baik. Jadi artinya dhamir ni jadi isim, lam yahdur jumlah jadi khabar. Lam yahdur jumlah jadi khabar. Jadi yang nak dipahamkan anna ni, annahu lam yahdur. Asalnya lam yahdur. Habis. Baik. Jadi bermakna kat sini didatangkan balik sifat yang asal. Yang ketiga baca. Ka'an. Wajib beramal. Harus isimnya mahzuf. Dhamir hal wasyad. Dan khabarnya jumlah. Ada 3 poin. Pertama, hukum ka'an wajib beramal. 1. Poin yang kedua, harus dhamir dia mahzuf. Yang tadi wajib, yang ni harus. Maknanya dhamir dia ataupun isim dia boleh ada, isim dia boleh tak ada. Yang tadi an tu wajib, isim dia tak ada. Mahzuf. Yang ni an ni harus, isim dia ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Kalau tak ada, takdir dengan dhamir hal wasyad. Dan poin yang ketiga, khabarnya kena jumlah. Apa jumlah? Sama ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah cuma 2. Misalnya baca. Ka'an Zaidan yahduru. Seolah-olah Zaid itu yang hadirlah oleh ia. Ka'an asal dia apa? Ka'anna. Cuma boleh diringankan baca ka'an. Dan wajib beramal. Walaupun tak ada tasydid, dia tetap wajib beramal. Zaidan jadi isim bagi ka'anna. Yahduru jumlah ni jadi khabar bagi ka'anna. Dan ingat, kalau ka'an tu beramal, khabar dia kena jumlah. Khabar dia kena jumlah. Kepada tuan-tuan yang berada di rumah, ingat jumlah tu cuma ada 3. Yang pertama, jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Mubtada' dan khabar. Jadi satu jumlah. Yang kedua, fa'il dan fa'il. Dah 2. Yang ketiga, syibih jumlah. Apa syibih jumlah? Jar majrur atau zaraf mazruf. Dah, yang menyerupai jumlah. Maka semua ni dipanggil jumlah. Atau ka'an yahduru, baca. Yang ni dia bagi contoh, isim dia mahzuf. Kalau ka'an yahduru, nak takdir balik sama macam tadi, ka'annahu yahduru. Nampak? Kalau kita nak hazafkan isim, yang ni isim dia ada. Yang ni kalau kita tak nak, kalau kita tak tulis isim, bermakna kalau nak takdirkan balik, ka'annahu lam ka'annahu yahduru. Ka'annahu yahduru. Habis. Yang keempat baca. Lakin batal amalnya. Ya? Letak dekat depan otak kita. Dia ada an, ada in, ada an, ada ka'an, ada lakin. Lakin tak boleh beramal. Bermakna kalau nak beramal, kena datangkan sifat yang asal. Lakinna. Boleh faham? Kalau dia ringankan, dia tidak beramal.
automatik. Jelas? Kalau an, iaitu anna, wajib. Kalau in, harus. Kalau ka'an, wajib beramal, walaupun dia dah diringankan. Tetapi lakinna, bila mana buang saja sabdu, ulang balik. Lakinna, bila buang saja sabdu, batal amal. Dia tak beramal. Dan dibubuh waw sebelum lakin, beza antara huruf ataf. Kena bubuh waw supaya nak bezakan lakin ni bukan huruf ataf. Misalnya baca. Misalnya, walakin Zaidun jalisun. Dan tetapi Zaid itu yang duduklah oleh ia. Waw huruf ataf, lakin harfun nawasikh, tetapi tidak beramal. Dah, huruf nawasikh yang diringankan tetapi tidak beramal. Zaidun jadi mubtada. Zaidun jadi mubtada. Jalisun jadi khabar. Habis. Wallahu a'lam. Sambung sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib dibaca hamzah inna. Sana sikit, orang belakang tak nampak. Wajib dibaca hamzah inna. Dengan kasrah. Baik, semalam kita dah belajar wajib dibaca anna dengan fathah. Hukumnya wajib, ada beberapa tempat. Kalau pelajar-pelajar nak teknik cara hafalan, mudah je. Dah, anna ni kebanyakannya pada tempat-tempat yang dikatakan ada dipanggil, ada bahagian-bahagian i'rab. Fa'il, maf'ulun bih, mubtada, khabar. Dah, mubtada ada sini. Fa'il, maf'ulun bih, pada tempat-tempat yang ada i'rab. Kalau inna ni pada tempat-tempat yang kebiasaan tak ada i'rab, pada kebiasaan yang tak ada i'rab. Nampak? Dah, itu poin nak mudah hafal peringkat awal. Cuma nak detail lagi kena hafal lah undang-undang. Dah, pada tempat fa'il, pada tempat naibu fa'il, pada tempat maf'ulun bih, pada tempat jar, pada tempat majrur, pada tempat zaraf. Semua tu baca anna, baca fathah. Yang hari ni baca apa? Inna, baca dengan kasrah. Yang pertama baca. Bila didapati. Pada permulaan kalam. Misalnya. Inna a'tayna. Yang mula-mula wajib baca inna kalau dia ada pada permulaan kalam. Dia bukan mubtada, dia pada permulaan kalam, pada tempat permulaan kalam. Inna ni asal ejaannya begini. Inna na. Dah, ingat ejaan asalnya begini. Inna na. Inna sesungguh. Lepas tu na kami. Inna a'tayna. Dah. Kemudian diringankan. Diringankan. Baca in, diringankan. Bila dah diringankan, nak join pula dua nun, jadi inna. Boleh faham? Tu asalnya kenapa baca inna. Asalnya begini. Inna satu huruf, sesungguh, tambah na. Inna na. Sesungguh kami. Asalnya sesungguhkah kami. Lepas tu dia nak joinkan inna dengan na ni. Nampak? Maka diringankan dulu. Jadi in. Kan kita dah belajar in tu harus diringankan. Nampak? Boleh kita ringankan ini. Harus. Nampak? Harus kita ringankan. Baik. Dah kita ringankan dia in. Nak join pula dengan na. Bila kapuh sekali jadi inna. Boleh faham? Inna a'tainaka. Baca. Inna a'tainaka. Sesungguh kami telah memberilah oleh kami akan engkau. Habis. Yang kedua. Bila didapati. Duduk pada maqulul qaul. Buat nota maqulul qaul ni selepas perkataan qala. Tak kira lah qala ke, yaqulu ke, qaulan ke, tapi selepas perkataan qala. Dah? Berdiri boleh tidur. Ajib. Dah? Qala. Dah? Qala innaka yaqulu. Jadi perkataan inna yang duduk selepas qala, maka dibaca inna. Maqulul qaul ni tempat yang
digunakan untuk berkata. Maqul qaul, tempat yang digunakan untuk berkata. Ada dia kata, apa dia kata? Inna, sesungguh. Contoh. Misalnya baca. Qala innaka sadiqun. Dalam berkata la oleh ia. Apa dia kata? Innaka sadiqun, sesungguh engkau itu benar. Sesungguh engkau itu benar. Maka wajib baca inna, tak boleh baca anna. Wajib baca inna, tak boleh baca anna. Dua. Yang ketiga baca. Bila didapati. Jadi jawabul qasam. Qasam ni makna sumpah. Jadi tempat pada jawab sumpah. Jadi tempat pada jawab sumpah. Misalnya wallahi innaka sadiqun. Demi Allah, sesungguh engkau itu benar. Demi Allah, sesungguh engkau itu benar. Jadi tiap-tiap inna yang duduk selepas wallahi wajib baca inna, tak boleh baca anna. Kalau ada baris mudah. Masalah sekarang ni kitab tak ada baris. Sebab tu memerlukan ilmu-ilmu begini. Kitab Arab tak ada baris. Kitab Arab tak ada baris. Baik. Tengah ada baris ni mujur, kita boleh baca. Dah? Baca kitab Arab tak ada baris memerlukan ilmu nahwu dan saraf. Yang keempat baca. Bila didapati. Selepas ala istiftah. Ala istiftah ni perkataan ala yang digunakan untuk membuka satu perkataan. Misalnya ala innahum humus sufaha. Ala ni ada makna jaga-jaga. Dah, asalnya adakah tidak makna jaga-jaga. Baik, ala innahum baca. Ala innahum humus sufaha. Yang kelima. Bila didapati. Selepas kalla. Kalla pun makna jaga-jaga. Dah, kalla. Misalnya kalla innal insana la yatgha. Jaga-jaga bahawa manusia itu kalla. Jadi selepas kalla baca inna. Selepas ala baca inna. Yang keenam baca. Bila didapati. Selepas haisu. Haisu makna sekira-kira. Misalnya min haisu innaka hadirun. Daripada sekira-kira bahawa engkau itu hadir. Jadi selepas haisu baca inna, tak boleh baca anna. Semua dikena hafal. Yang ketujuh. Bila didapati. Duduk pada tempat silat. Silat ni apa dia? Iaitu tempat selepas isim mausul. Mausul berhajat kepada dua, silat dan aid. Apa dia silat? Jumlah yang berhubung dengan mausul. Apa dia aid? Domer yang padan yang kembali kepada mausul. Jadi bila mana jumlah tu wajib baca inna. Misalnya allazi innahu sadiqun. Allazi yang bahawa ia itu yang benarlah oleh ia. Yang ke-8 bila didapati khabarnya ada lamul ibtida. Ada lamul ibtida. Misalnya asyhadu innaka la jayyidun. Bersaksi oleh aku bahawa engkau itu sungguh yang baik. Artinya selepas lamul ibtida, kalau khabar ada lam ibtida, maka baca inna. Ingat dah, dalam kebanyakan kaedah ni satu je kaedah ni yang tengok di selepas. Semua yang lain kita melihat kepada yang sebelum. Jadi fokus. Setiap nota-nota ni letak dekat depan. Satu je kaedah. Baca lo, iaitu yang duduk di belakang. Iaitu khabar. La jayyidun, baru tengok inna. Baru tengok inna. Faham semua? Wallahu alam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, madai pertemuan kita pada hari ini. Mana yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu datang daripada kelemahan hamba sendiri. Ayuh kita meneruskan pengajian kita pula pada 10.30 nanti pada bicara kitab Ta'limul Muta'allim, belajar adab-adab bagi orang yang nak mempertekadkan kehidupan, mempertekadkan keilmuan, mempertekadkan diri dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.